Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Tuan Imam yang memperkenalkan saya sebentar tadi, yang dimuliakan Saudara Bilal, Siak, dan seluruh anggota yang mengendalikan Masjid Al-Ummah ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, setiap kali saya bersiaran ini, setiap kali saya memberikan ceramah, kuliah di mana juga, biasanya kita akan memberikan cara live. Sekarang ini live melalui FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Satu lagi live daripada Raudah Al-Raudah yang berpengkalan di Kedah. Alhamdulillah. Tentunya bila live ini maksudnya real time. Maksudnya teman-teman yang di luar daripada Malaysia, sama ada di Amerika, sama ada di Eropah, sama ada di Australia, sama ada di New Zealand, sama ada di Tokyo, sama ada di Honolulu, sama ada di mana-mana pun dalam dunia ini akan dapat mengikuti program ini sama seperti tuan-tuan sekarang ini sedang menyaksikannya. Hanya time zone-nya berbeza sedikit. 12.30 hari di New York bersamaan dengan 12.30 malam kita di Malaysia ini. Itu beza dia. Tapi anak-anak kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, kalau mereka diberitahu program ini dan mereka berminat untuk mengikutinya, mereka dapat mengikutinya sama macam tuan-tuan mengikutinya pada malam yang berbahagia, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, saya hari ini, malam ini malam yang terakhir. Selepas ini kami akan berangkat terus pulang ke Kuala Lumpur. Dah 3 hari di sini, 2 hari di Sungai Petani dan 1 hari di Halustar. Pagi tadi kuliah subuh di Masjid Sultanah Bahiyah. Alhamdulillah dengan kehadiran yang sangat baik, biasalah masjid itu. Kemudiannya kuliah duha di Masjid Al-Badar. Di Masjid Al-Badar, tuan-tuan dan puan, kita di Langgar ke sana, kita pergi kuliah duha. Dan malam ini kuliah maghrib di Masjid Al-Ummah di Kuala Kedah ini. Masjid Al-Ummah Kuala Kedah. Tuan-tuan dan puan, tajuk yang diminta saya memperkatakannya ialah tentang keluarga. Dan keluarga ni tuan-tuan, kalau nak cerita tentang keluarga ni memang luas. Skopnya luas. Boleh cerita apa saja. Boleh cerita sejarah keluarga, boleh cerita keluarga sebelah isteri, boleh cerita keluarga sebelah suami, boleh cerita keluarga orang muda, boleh cerita keluarga yang sudah lama didirikan, boleh cerita keluarga, cabaran-cabaran keluarga kini. Berbagai-bagai kita boleh cerita tentang keluarga. Tapi saya malam ini nak khususkan perbincangan kepada kasih sayang dalam keluarga. Kasih sayang dalam keluarga. Saya haraplah tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan yang dapat mengikuti bersama dalam program pada malam ini dapat ikut bersama-sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ada yang baik kita ambilkan, jadikan tauladan. Ada yang kita baik kita jadikan sempadan dalam hidup kita, insya-Allah tuan-tuan. Saya tadi bacakan sepotong ayat yang biasa disebut surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya,
bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum laki-laki, isteri-isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan di antara mereka. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Apa inti ayat ini? Inti ayat ini ialah mawaddah, kasih sayang. Intinya ialah bercerita tentang rahmah, mawaddah wa rahmah, kasih sayang dan rahmat yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya tuan-tuan dan puan, bila kita cerita tentang keluarga, selain cerita tentang ekonomi keluarga, selain cerita tentang rumah-rumah yang didirikan untuk keluarga, selain daripada kita ceritakan tentang rezeki yang kita dapat untuk menyarai keluarga, selain kita berceritakan mengenai suami, peranan isteri, peranan suami dalam keluarga, selain daripada kita bercerita mengenai pendidikan anak-anak dan pendidikan ahli keluarga, tuan-tuan, yang kita bincang pada malam ini yang merupakan satu benda yang sangat penting sebenarnya, iaitu kasih sayang dalam keluarga. Saudara-saudara, kenapa saya memilih kasih sayang dalam keluarga ni? Saya telah buat research, saya dah tulis 43 buku tuan-tuan ni. Saya sudah menulis 43 buah buku, nanti di luar sana ada 3 buku yang terakhir. Ada 3 buku yang terakhir, kalau dapat serangkai 3 serangkai itu. Tuan-tuan dapatkan buku 3 serangkai itu. Buku yang pertama tajuknya khusus untuk anak-anak dan juga dibaca oleh ibu dan ayah. Tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ada kaitan langsung dengan kasih sayang yang kita nak cerita ini. Buku yang kedua tuan-tuan yang ada di luar sana nanti insya-Allah, nama bukunya tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Boleh dikatakan tuan-tuan dalam 60% daripada buku itu cerita mengenai kasih sayang. Kasih sayang antara insan dengan Allah, kasih sayang antara manusia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang sesama manusia, kasih sayang sesama ahli keluarga, dan akhirnya kasih sayang dalam kapasiti kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai adik, sebagai abang, sebagai kakak. Mari kita adun kasih sayang. Itulah cerita tentang buku itu. Dan kasih sayang ini merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kita, dalam perkahwinan kita, supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Keredaan Allah Subhanahu wa taala ni antara komponen yang Allah redha ialah kasih sayang, kemesraan, cinta, sayang antara isteri dengan suami, antara mak bapak dengan anak-anak, antara anak-anak dengan mak bapak, antara kita dengan sahabat-sahabat kita, antara kita dengan adik abang dan kakak kita, antara kita dengan keluarga yang dekat dan keluarga jauh daripada kita. Saudara-saudara, mulai malam 2 hari bulan, masih 2 hari bulan 1 dalam tahun 2021. Tadi Ustaz menceritakan bahawa khutbah yang dibaca tuan-tuan dan puan ialah mengenai perubahan yang mesti dilakukan dalam hidup kita. Kemarin saya bagi khutbah di Masjid Tengku Salahuddin. Saya bagi tazkirah dan saya bagi khutbah. Masya Allah. Pun juga menyentuh persoalan mengenai perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Komitmen-komitmen di antara kita untuk menentukan perubahan itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat diingini oleh isteri, oleh suami, oleh anak, dalam konteks menjalin keluarga yang bahagia, yang aman, yang sejahtera. Baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Saudara, tuan-tuan dan puan mati sekalian, balik tadi kepada kasih sayang. Persoalannya, kenapa saya memilih kasih sayang? Tuan-tuan, daripada kajian-kajian yang saya buat, daripada buku-buku yang saya tulis, sudah melebihi 40 tahun tuan-tuan. 40 tahun dah. Saya nampak tuan-tuan, nanti saya tengok, bila saya sebut ni, tuan-tuan pandang diri tuan-tuan. Bila saya sebut ini, tuan-tuan pandang isteri tuan-tuan. Bila saya pandang ini, puan-puan pandang suami puan-puan.
Bila saya sebutkan ini, kita pandang anak-anak kita. Bila kita sebutkan ini, kita sebagai anak-anak pandang pula ibu dan ayah kita. Bila saya sebut ini, tuan-tuan, kita pandang mak ayah, mak mertua, ayah mertua kita. Bila kita sebut ini, tuan-tuan pandang ipar-ipar, tuan-tuan dan perempuan. Sama ada apa yang saya sebutkan ini berlaku atau tidak berlaku. Dan daripada tuan-tuan meletakkan apa yang saya sebutkan ini dalam konteks keluarga kita, barulah kita dapat tahu kasih sayang ada atau tidak ada, lemah atau kuat kasih sayang, tegap ataupun rapuh kasih sayang yang ada dalam keluarga kita. Tuan-tuan yang nomor sekalian ya, saya nak menyebutkan tuan-tuan, kasih sayang ni bagi kita lah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan ya, ayat Al-Quran menyebutkan kepada kita selain daripada ayat yang saya baca tadi, ayat dalam surah Maryam tuan-tuan, ayat 96 menyebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Tuan-tuan, ayat ini menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang melimpahkannya rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati mereka perasaan kasih sayang, perasaan kasih sayang. Ini ayat Al-Quran tuan-tuan dan puan ya. Dan kalau kita tengok pula tuan-tuan dan puan ya, beberapa hadis yang menyebutkan persoalan ini. Satu hadis yang saya nak bacakan tuan-tuan puan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut sakit dan tidak boleh tidur misalnya, dan panas turut merasakan sakitnya. Dan yang akhirnya tuan-tuan, saya nak bacakan satu lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang paling mencintai kerana keagunganku? Hari ini aku naungi mereka, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain daripada naunganku. Tuan-tuan dan puan, saya baca tadi 2 potong ayat Al-Quran, saya baca tadi 2 potong hadis. Apa intinya tuan-tuan? Inti yang pertama, dalam keluarga kena ada kasih sayang. Inti yang kedua, dalam masyarakat kena ada kasih sayang. Inti yang ketiga, di kalangan umat, ni al-ummah, masjid ini masjid al-ummah, di kalangan umat ada kasih sayang. Inti yang keempat tuan-tuan dan puan yang saya bincangkan tadi, yang kita boleh petik daripada ini, ialah Allah sebagai Khalik meminta kita melakukan, mencurahkan kasih sayang di antara kita. Anak-anak mencurahkan kasih sayang kepada mak bapak, mak bapak pun mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, isteri mencurahkan kasih sayang kepada suami, suami mencurahkan kasih sayang kepada isteri, pengantin baru mencurahkan kasih sayang di antara pengantin baru, pengantin lama mencurahkan kasih sayang di antara pengantin lama. Tuan-tuan dan puan ya, seluruhnya yang saya baca 2 ayat Quran dan 2 hadis tadi berkisar di sekeliling kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Saudara yang saya muliakan sekalian ya, nanti saya nak tambah beberapa hadis lagi dalam kita membincangkan, terus saya akan tambah beberapa hadis lagi. Okey, saya mengatakan tadi kenapa saya pilih tajuk keluarga dan membahaskan persoalan kasih sayang, sebab tuan-tuan ya, kasih sayang ini dapat dicerminkan daripada 3 cermin. Yang pertama tuan-tuan dan puan ya, kasih sayang itu dicerminkan melalui niat kita. Apa niat kita kahwin? Niat kahwin dekat sini mawaddah warahmah. Selain daripada mendapatkan keridhaan Allah, niatnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, itu niat. Apa niatnya kita melahirkan anak, membesarkan anak? Niatnya ialah supaya kita dapat berkasih sayang. Waktu anak kecil berkasih sayang, waktu anak remaja berkasih sayang, waktu anak dewasa berkasih sayang, waktu anak dah tua macam kita juga berkasih sayang, dan kita bertukar-tukar kasih sayang antara mak bapak dengan anak-anak, antara anak-anak dengan mak bapak, bertukar-tukar kasih sayang hingga hari terakhir kita hidup di dunia ini.
berlaku pertukaran kasih sayang, sambut menyambut kasih sayang antara mak dan ayah dengan anak-anak, antara anak dengan mak dan ayah. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, itu niat kita, niat. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal yang kita lakukan itu bermulanya dengan niat. Tanpa niat, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita salat tadi, usalli fardhu al-maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat bagi imam kerana Allah. Itu niat. Tanpa niat, dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan puan, niat yang seperti itu, sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kasih sayang. Dan tak ada orang, tak ada. Saya fikir tak ada orang niat aku kahwin ni aku nak seksa isteri aku. Tak ada. Saya tak fikir ada orang yang niat nak menyiksa isteri dia. Aku kahwin ni aku hanya nak menikmati kecantikan isteri aku setakat 2 tahun. Lepas tu aku nak lepaskan dia. Adakah orang niat begitu, tuan-tuan? Itu niat buruk, tak ada. Dan kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan kahwin, tuan-tuan akan dapat messages, tuan-tuan akan dapat seruan-seruan tahniah. Mudah-mudahan kekal sampai jannah. Itu antara tahniahnya. Mudah-mudahan kekal abadi sampai akhir hayat. Itu dia punya tahniah, ucapan tahniahnya. Seluruhnya, sama ada pengantin itu, sama ada teman-teman, sama ada kawan-kawan, sama ada para hadirin yang hadir pada tamu mereka yang meraihkan, biasanya memberi ucapan-ucapan yang sedemikian, menggalakkan supaya mereka hidup terus-menerus sebagai suami isteri. Landasan kehidupan mereka ialah kasih sayang. Okey, itu niat. Cuba tuan fikir, tu tak ada pasang niat ke dulu masa tuan nak kahwin, selain daripada ijab dan kabul. Ada tak pasang niat? Pasang niat bersaksikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasang niat bersaksikan 2 sekali kebesaran Allah dan saksikan kerasulan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada saksi masa akad nikah, saksi pun merupakan salah satu rukun kepada nikah. Tuan-tuan, itu niat. Yang kedua, tuan-tuan tengok apa yang saya sebut ni, ada tak ada dalam kehidupan tuan-tuan? Kalau tak ada, tuan-tuan, saya akan sebutkan macam mana kalau tak ada, apa jadi keluarga kalau tak ada apa yang saya sebutkan ini. Yang kedua tadi niat. Yang kedua ialah dengan perkataan. Saudara-saudara, saya nak sebut, saya nak bagi tahu tuan-tuan saja, puan-puan di belakang ni, perempuan mungkin dah kahwin 20 tahun, saya dah kahwin 47 tahun. Saya dah kahwin 47 tahun. Mungkin 48 tahun kan Lagi 2 tahun lagi tuan-tuan, boy, golden anniversary kan Tuan-tuan, puan, apa yang saya nak sebut? Puan-puan ada isteri-isteri yang melaporkan kepada saya, sejak mereka kahwin 23 tahun, daripada suaminya sekali pun isteri itu tidak pernah menerima perkataan terima kasih daripada suami. Ma, terima kasih ma. Tak ada. Macam mana tuan-tuan? Saya nak bagi tahu tuan-tuan macam mana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dalam hijrah Nabi, saya sebut juga tadi pagi tadi dalam kuliah dengan di Sultanah Bahia, Masjid Sultanah Bahia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perempuan, bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di pinggir kota Madinah, tak lagi meletakkan kaki bagi dia yang suci di tanah Madinah yang suci, masih di atas kenderaan haiwannya. Ada riwayat mengatakan atas unta, ada riwayat mengatakan atas kuda. Di depan Nabi, tuan-tuan puan, orang Muhajirin, orang Ansar yang disatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Daripada atas untanya, kakinya tak menyentuh lagi bumi Madinah. Pertama kali membuka mulutnya kepada kumpulan Muhajirin dan Ansar, Nabi menyebutkan perkataan, ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allah, tuan-tuan, apa Nabi sebut tuan-tuan puan? Yang pertama sekali dia kata sebarkan salam.
Tadi saya sebut puan-puan, kalau perempuan dah kahwin 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak dapat lagi salam daripada suami. Masya Allah. Suami kita tuan-tuan pergi kedai beli barang, ucap terima kasih. Suami kita tuan-tuan beli itu beli ini, akhirnya setelah bayar duit ucap terima kasih. Suami kita naik kenderaan, naik taksi, naik apapun, habis belum turun, terima kasih. Suami kita tuan-tuan masuk dalam ini, orang bukakan pintu kepada kita masuk masjid, terima kasih. Kita pergi office di mana-mana, lift terbuka tuan-tuan, lift tertutup, orang buka untuk kita, terima kasih. Tapi suami yang sama tak pernah bagi terima kasih pada isterinya. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Saudara-saudara, orang Arab, orang Inggeris ni, perkataan terima kasih satu hari puluh-puluh kali. Saya pernah cerita, tapi saya nak cerita juga malam ini para penonton. Saya sebut para penonton itu tuan sebab ini live. Para penonton dan tuan-tuan yang hadir dalam majlis bersama dengan Masjid Al-Ummah ini tuan-tuan di Kuala Kedah ini. Saya pernah belajar di luar negara lama tuan-tuan, 6 tahun setengah belajar di luar negara. Dan pernah juga saya secara tidak langsung tinggal bersama dengan orang putih di sana tuan-tuan. Bapa angkat saya tu namanya John, mak angkat saya nama Mary. Hari-hari tuan-tuan akan dengar, daripada bangun tidur, daripada pergi makan, daripada kita dalam kereta, daripada kita pergi kerja, dalam mana pun, antara John dan Mary bertukar-tukar thank you tu tuan-tuan. Oh thank you Mary, so kind of you, so nice of you. Macam tu dia cakap dengan isteri dia tuan-tuan. John ni umur 72 tahun, Mary berumur 63 tahun. Tapi macam-macam, they are like lovers. Tuan-tuan bayangkan John kata, oh thank you very much Mary, so kind of you Mary, I love you Mary. Apa dia kata tuan? Oh Mary, bagusnya engkau Mary, engkau sayang aku Mary, aku sayang engkau Mary. Bayang tuan-tuan ni, kita pernah puan-puan mendengar suami dengan telinga puan-puan melafazkan sayang kepada puan-puan? Pernah? I love you. Pernah? Aku sayang kau. Kita dah kahwin 27 tahun, tapi semakin mekar bunga-bunga yang kita tanam, bunga kasih sayang di antara kita. Ada. Tapi dalam hati tuan-tuan, dalam hati, dalam sanubari, dalam jiwa halus, ini jiwa halus, dalam jiwa halus sebenarnya tanpa tuan-tuan sedari, meronta-ronta jiwa halus itu, hendakkan ucapan salam, hendakkan ucapan terima kasih. Tapi kita tak beri. Tuan-tuan beri makanan, tuan-tuan beri rezeki, tuan-tuan beri pakaian, tuan-tuan beri segala keperluan, tuan-tuan beri segala kemudahan kepada isteri kita. Tuan-tuan beri segala-galanya. Dia nak gelang, berikan gelang. Dia nak rantai, berikan rantai. Sambutan anniversary, sambutan hari jadi, berbagai-bagai. Tapi satu yang tuan-tuan belum beri lagi. Apa dia? Salam. Ucapan terima kasih. Macam mana tuan-tuan ni? Kita boleh ketuk pintu sampai dia ketuk pintu, mak ketuk pintu, tapi isteri buka. Sebelum buka tak sebut salam pun. Kita ni tuan-tuan buka dalam buku hadis, kalau kita pergi rumah kita, balik rumah kita, tahu rumah tak ada orang, isteri balik kampung, isteri mengandung bersalin balik kampung, 4 bulan tak balik lagi. Yang ada di rumah kita adalah kucing itu saja. Tuan-tuan, sebelum kita buka pintu, sunat memberi salam. Tuan-tuan, sunat memberi salam. Assalamualaikum. Tahu dah tak ada siapa dalam rumah tu, tapi hadis katakan masih sunat lagi memberi salam. Pasal kita nak sebarkan silaturahim, nak sebarkan kemesraan, nak sebarkan kebahagiaan, nak sebarkan kesejahteraan kepada makhluk-makhluk yang ada dalam rumah kita, terutama makhluk yang namanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita tak buat, itu perkataan. Lagi tuan-tuan, apa lagi perkataannya? Saya kata tadi salam. Nabi kata tuan-tuan, ya ayuhan nas afshus salam. Yang kedua, wa'timu ta'am. Pasal sayangnya kita kepada umat di kawasan ini, di Teluk Cengai ini tuan-tuan, saya yakin ada orang miskin. Nelayan Kuala Kedah ada yang miskin. Dalam keadaan COVID-19 ini lagi menderita, bertambah menderita. Dalam telefon saya ni orang nak minta bantuan tuan-tuan, berbagai-bagai nak minta bantuan. Anak-anak pergi sekolah, nak makan esok tak ada berai tak ada. Tuan-tuan, rumah dia dah 2 minggu dah tak ada gas. Gas dah habis, tak ada duit nak beli gas. Datang ni, dia ingat saya wakil rakyat. Memang pernah jadi wakil rakyat. Saya pernah jadi ahli parlimen, saya pernah jadi adul, saya pernah jadi exco. Itu. Tapi wasilul arham, mana sebarkan silaturahim. Ya ayuhan nas afsus salam wa atimu ta'am. Beri makan, beri makan, beri makan. Tapi ulama pula mengulas, mufassirin mengulas tuan-tuan, bukan saja beri makan nasi, roti fizikal, tapi berilah makan emosinya, berilah makan hatinya, berilah makan jiwanya. Antara makanannya Assalamualaikum, antara makannya terima kasih, antara makanannya please. Perempuan, suami kita selalu sebut ke, tolong mama, tolong ambilkan kunci tu, tolong ambilkan kunci, tolong, can I have that keys please, can I have those keys please, can I have that bunch of keys please. Itu orang putih, please. Kunci lah, kunci. Itu kita. Kan beza tuan-tuan ya. Kunci. Takkan begitu menyebut kunci, minta isteri dapatkan kunci kepada kita. Kadang-kadang isteri dah bagi kunci, dah ambil kunci, letak kat tangan kita, tak pandang muka isteri pun. Bukan nak kata ucap terima kasih. Sepatutnya pandang muka. Kata buku, kata tuan-tuan, buku yang saya tulis kata eye contact, hubungan mata, pertemuan mata dengan senyum. Terima kasih ma, terima kasih ma, terima kasih. Susah tu tuan-tuan. Kita dengan isteri susah nak bagi terima kasih, susah nak ucap salam. Dengan anak lagi bertambah susah. Dan kita merasakan ada ego. Why should I be giving salam to my own children? Kenapa saya kena bagi salam kepada anak saya? Sepatutnya mereka bagi salam kepada kita yang lebih tua. Tak betul. Saudara-saudara, sebab itu saya pernah bagi kuliah, 3 kuliah tak salah saya, kuliah subuh tentang salam bagi tuan-tuan ya. Tuan-tuan, sementara saya sebut tu ya, lepas ini saya harap ya, tuan-tuan dapat mengikuti kuliah-kuliah saya dalam Facebook. Pukul 7 pagi kita akan berjumpa setiap pagi pukul 7, setiap pagi tuan-tuan, sejak 13 hari bulan Mac. Dah 10 bulan Ustaz, 10 bulan sebelum COVID lagi, bersiaran live Ustaz, live pukul 7 antara kuliah mak dengan kuliah subuh dengan kuliah duha. Biasanya dalam 45 minit atau 1 jam. Malam, setiap malam 9.15 malam, biasanya itu forum 286 ahli-ahli panel telah menyertai program saya. Profesor-profesor, doktor-doktor, profesional, ketua-ketua masyarakat, orang-orang biasa yang kita nak tinjau pendapat dan pandangan mereka mengenai satu-satu isu yang kita bincangkan. Tiap-tiap malam tuan-tuan, tiap-tiap malam, non-stop for 10 months consecutively. 10 months. Jadi tuan-tuan, apa macam mana nak pergi?
Tuan-tuan pergi FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Pasal benda ni tuan-tuan, saya punya Facebook ni aktif. Hari-hari ada posting. Posting maknanya hari-hari ada baru. Tuan-tuan baru type Datuk Doktor, dah terus keluar dah. Tak payah Hassan Ali tu tak payah dah. Dia keluar terus dah. Nombor 2 tuan-tuan ni, saya nak bagi tahu. 2 bulan yang lepas saya mulakan namanya Telegram. Tuan-tuan yang ada handphone, semua ada handphone. Saya yakin semua ada handphone. Tuan-tuan install, masuk dalam handphone, download handphone tuan-tuan, namanya Telegram. Bila sudah download Telegram, tuan-tuan pergi kepada link namanya Anjung Husnul Khatimah. Nescaya kita berjumpa dengan program-program. Hari-hari ada update. Hari-hari ada benda baru. Dan melalui Telegram, melalui Facebook ini, saya nak kumpulkan. Baru 2 bulan tuan-tuan, hari ini saya tengok, saya punya subscriber, orang yang bersama-sama dalam Telegram, sudah hampir 1,900 orang tuan-tuan. 1,900 orang dalam masa 2 bulan. Satu pencapaian yang sangat-sangat baik. Saya nak nanti satu hari dia jadi 5,000 orang. Saya nak satukan tenaga 5,000 orang ni untuk kita menyungsung agama Allah. 5,000 orang bersama saya secara media massa, secara maya, menggunakan teknologi internet yang kita gunakan untuk agama. Saya harap saya dapat memertabatkan agama. Bersama-sama tuan-tuan, berjamaah, sama-sama berjamaah kita memertabatkan agama. Dan saya harap 5,000 orang atau 10,000 orang dalam nanti Telegram saya dengan link Anjung Husnul Khatimah, saya dapat meletakkan bersama-sama dengan kita semua agama Islam ke mercunya. Jadi marilah kita sama-sama tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, kemudahan ada sekarang ni, kemudahan ada. Kalau kita tidak ikut kemudahan itu, kita tuan-tuan, kita tidak terlibat kepada perkembangan Islam. Kita tak terlibat dengan pembangunan Islam. Kita tak terlibat dengan kerja-kerja Islam. Kita tak terlibat dengan mendakwahkan agama Islam. Kita tidak terlibat kepada meningkatkan martabat Islam. Kita tidak terlibat kepada menyebarkan agama Allah sebagaimana yang dibuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ada macam ni tuan-tuan, dan saya mengambil daya utama bersama-sama tuan-tuan dan puan ya. Masya-Allah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya. Salah satu posting nanti tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan pergi kepada Facebook page, FB page Datuk Dr. Hassan Ali. Ustaz ya, ada satu posting saya dalam 2 minggu yang lepas sehingga hari ini tuan-tuan 1,5 juta orang pergi tuan-tuan. 1,5 juta tuan-tuan bayangkan. Saya bersyarah dekat sini malam ni tuan-tuan, rasa saya ada 100 orang. Malam ni 100 orang, tapi bila saya berkuliah melalui Facebook tuan-tuan 1,5 juta orang. 1,5 juta orang. Itulah kekuatan yang ada kepada internet yang kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya haraplah tuan-tuan ya, tuan-tuan pergilah. Tadi Facebook, FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Satu lagi tadi yang Telegram. Pergi install Telegram, download Telegram, pergi kepada link Anjung Husnul Khatimah. Okey. Saya tadi sebut niat. Yang kedua apa tadi tuan? Tuan niat. Apa? Perkataan yang nak menggambarkan kasih sayang dan kecintaan. Perkataan lagi banyak lah tuan-tuan, banyak perkataan. Tolong macam saya katakan tadi. Kan? Apalagi perkataan-perkataan yang baik-baik. Doakan itu perkataan yang baik. Bagus. Kalau orang putih tuan-tuan, orang putih tuan-tuan tengok. Bukan saya nak puji orang putih ni, tapi sifat mereka. Oh, fantastic. Dalam mulut dia, fantastic. Kalau misalnya apa-apa tuan-tuan, makan roti, isteri dia bakar roti, serah roti dekat dia, dia makan. Belum dia kunyah, belum dia telan. Oh, really fantastic, amazing. Itu dia punya adjektif, dia punya kata sifat yang digunakannya.
amazing, awesome. Budak-budak kita pernah gunakan perkataan ini sekarang. Awesome. Awesome itu bagus. Awesome itu menyegarkan. Awesome itu hebat. Awesome itu, tuan-tuan, kena dengan selera kita. Itu awesome. Those are the words. Cuba kita, tuan-tuan, isteri kita masak sekali-sekali. Buat je. Allah sedapnya. Kita dah makan, tuan-tuan, dah 4 hari dah. Masih kita makan pagi dengan isteri. Semalam dalca yang 3 hari 4 hari yang lepas tu masih terasa kat dekat abang ni. Those are the words. Itulah perkataannya, tuan-tuan. Kenapa kita tidak guna perkataan itu? Kenapa kita simpan perkataan itu? Isteri kita nak buat dalca, isteri-isteri yang tradisi ni, gilin tu, rempah depan gilin rempah. Dengan komposisi rempahnya, ingredientnya, adunannya, sikit sana, sikit sini, sikit sana, sikit sini, sikit sini, dia buatlah dalca. Tapi punya sedapnya. Macam kemarin, tuan-tuan, selepas main Jumaat, minta maaf lah saya sebut ni, tuan-tuan, di Masjid Tengku Salahuddin kami dijamu, tuan-tuan, Masya Allah, dengan kari ayam kampung. Allah sedapnya, tuan-tuan. Kita ada Pak Om dekat sini yang sama makan dengan saya. Ni pun sama makan dengan saya, Mustaqim namanya. Ada anak saya nama Rafiq. Dan kita ada PA yang mengurus, yang mengendali program-program saya di Pulau Pinang, di Kedah, di utara Perak, iaitu Cikgu Aznan tu, Cikgu Aznan. Saya mai sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala atas inisiatif Cikgu Aznan. Alhamdulillah. Dan saya diberitahu, tuan-tuan, oleh kerana nampak-nampak permintaannya begitu hangat daripada mereka yang telah mendengar ceramah saya dulu-dulu. Tadi Ustaz kata saya pernah datang bagi khutbah dekat sini, Cik. Ustaz kata saya pernah datang bagi khutbah di sini. Tuan-tuan, saya mungkin dah bagi khutbah, minta maaf saya sebut ni, ratusan surau, ratusan masjid, ribuan, termasuk di United Kingdom, termasuk di Amerika Syarikat, termasuk di Australia. Jadi saya lupa lah, tuan-tuan. Terima kasih kerana mengingatkannya. Tapi apa yang saya nak sebut, ialah, tuan-tuan dan puan, kita dijamu je kita di Masjid Tengku Salahuddin tu dengan kari ayam kampung. Allah sajalah yang tahu, tuan-tuan, sedapnya. Dan kita tak berhenti memujinya dan mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada yang masak. Yang masak orang lelaki yang masak, tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih. Pandang muka dia. Oh, such a nice curry. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dan saya akan, diorang, tuan-tuan, telah rancangkan untuk saya datang. Hujung bulan ni datang lagi. Hujung bulan ni Cikgu Aznan dah rancang dah. Dah ada dalam telefon saya, ada rancangnya. Kita datang sini 29 hari bulan. 29, 30, 31, 12. Betul? Jadi kalau misalnya, tuan-tuan, mungkin kita tak dapat menaikan semua masjid yang dah. Tapi berapa masjid yang awal-awal lagi dah book kita, mungkin kita akan raikan masjid-masjid tersebut. Tetapi ada satu program. Ada satu program, Ustaz. Saya tak tahu macam mana kita dapat kumpulkan wanita-wanita di kawasan ni, Kuala Kedah kawasan ni. Di masjid ini kita buat, tuan-tuan puan, programnya pukul 9 sampai pukul 10.30 atau pukul 11, 2 jam. Apa nama programnya? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ada buku saya tulis. Saya nak yakinkan kepada seluruh wanita, isteri saya, isteri tuan-tuan, isteri semua sekali, bukan saja menjadi isteri yang beriman, bukan saja menjadi isteri yang bertakwa, tetapi saya nak isteri saya, isteri tuan-tuan, isteri seluruhnya, mengikut buku yang saya tulis, mereka akan menjadi ketua bidadari syurga. Mereka bukan menjadi ahli syurga saja, bukan menjadi bidadari syurga saja, bukan. Mereka menjadi ketua bidadari syurga. Macam mana nak jadi ketua bidadari syurga? Apa dia ketua bidadari syurga?
amalan-amalan untuk menjadi ketua bidadari syurga, benda yang tak patut dilakukan supaya dia menjadi bidadari syurga. Hubungan dengan suami macam mana untuk menjadi isteri bidadari syurga. Hubungan dengan anak-anak, dengan keluarga macam mana untuk menjadi isteri ahli syurga. Hubungan dengan jiran tetangga dengan masyarakat, macam mana nak jadi ahli syurga. Solatnya macam mana jadi ahli syurga. Puasanya macam mana nak jadi ahli syurga. Tuan-tuan, niat hatinya hari-hari macam mana nak ahli syurga. Macam mana memuliakan suaminya lebih mulia daripada agung kepada agung kepada agung dalam dunia ini, menjadikan dia ahli syurga. Tak tahu lah, mungkin dah penuh kot yang untuk wanita ni, tapi apa pun Cikgu Nan, saya boleh sebut programmingnya, jadualnya Cikgu Nan. Cikgu Nan yang duduk bersandar tu. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan okey, balik tadi. Jadi dalam kita cerita tentang isteriku ketua bidadari syurga, macam saya sebut tuan-tuan dan puan, salah satu benda yang saya akan sebut ialah kasih sayang isteri kepada suami, balasan kasih sayang suami kepada isteri. Dalam buku tu saya sebut. Nanti boleh dapatkan buku tu di luar sana tuan-tuan dan puan Ini dah azan ni, macam mana? Terus kita takhirkan sikit, insya-Allah. Sikit aja Ustaz, saya pun tak ada panjang-panjang. Malam ni nak balik dah ni, balik Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan dan puan balik tadi. Tuan-tuan, macam mana gambaran kasih sayang? Niat. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga ialah perbuatan. Ini macam kita sembahyang. Kita salat ada berapa rukun? Basic dia 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, satu lagi rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya sekarang ni nak pergi kepada gambaran kasih sayang melalui perbuatan. Perempuan saya nak sebut untuk suami duduk macam ini. Perempuan tidak seharusnya melintas suami dengan sombong di hadapan. Melintas suami dengan berjalan sombong di hadapan suami. Atau kita dengan mak ayah, kita dengan mak ayah, kita duduk, mak ayah berdiri, tak boleh. Atau tuan-tuan nak menggambarkan kasih sayang, kita senduk nasi, makan bersama-sama keluarga, senduk nasi bagi anak dulu, pinggan mak tak diisi lagi. Tak betul tuan-tuan. Ini biasa. Anak kita tuan-tuan, kita makan, anak kita masing-masing senduk nasi, senduk lauk, ambil lauk, masuk pinggan masing-masing, makan masing-masing. Tak ada nak baca doa pun. Tapi akhlaknya, kasih sayangnya, buh nasi pinggan mak dulu, lepas itu pinggan ayah. Bukan ayah dulu, mak dulu, baru pinggan ayah. Anak-anak pula, selagi mak tak suap, selagi itu anak-anak tidak boleh memulakan makanan itu. Itu kasih sayang. Hormat itu kasih sayang. Tanda hormat kepada mak dan ayah itu kasih sayang. Cuba buat tuan-tuan, boleh buat. Baru turun rahmah, baru turun redha, baru turun kasih sayang Allah, baru turun tuan-tuan pemberian Allah. Baru turun tuan-tuan apa yang dikatakan, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan, yang dikatakan sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga itu. Contoh, itu contoh. Misal, saya dengan mak tuan-tuan, kalau kita berjalan, ini tuan-tuan, saya baca banyak juga, saya baca ni. Kita kalau dengan mak ni, ini dengan mak, dengan ayah lain sikit, dengan suami lain sikit, dengan mak. Saya dengan mak, perempuan dengan suami, saya dengan mak. Kalau saya berjalan, saya tidak boleh dengan mak tu, kata orang tuan-tuan, selari tak boleh. Saya mesti di belakang sedikit daripada mak.
Itu akhlaknya, tuan-tuan dan puan. Itu akhlaknya. Kita tak kisah. Kita pula ke depan, cepatlah mak, cepatlah. Apa lambat sangat. Itu kita cakap dengan mak lagu tu. Itu cakap ahli neraka. Betul tak serius? Itu cakap ahli neraka. Uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tak boleh. Mak suruh kita pergi kedai, alah nantilah. No. Itu bahasa ahli neraka. Saudara, kita makan bersama dengan mak, dengan ayah, tuan-tuan. Sekali yang elok-elok, telur ikan masuk dalam kita punya, telur ikan masuk dalam kita punya pinggan, telur sotong masuk dalam kita punya pinggan. Mana boleh. Mak kita jilin-jilin aja. Mak pun nak tu. Dia jilin-jilin dan kita, tuan-tuan, sampai hati kita tak raikan selera mak dan ayah kita. Hak tu, tuan-tuan. Biasalah rumah kita pasal tak ada peraturan. Tapi kalau kita ada peraturan, seronok ada peraturan. Kita ada balik dah bagi tahu. Mak nasi, mak pinggan mak dulu, pinggan ayah. Sebelum mereka angkat tangan masukkan nasi ke mulut, kamu semua tidak boleh memulakan makanan. Cara dia. Tuan-tuan dan puan, katakanlah mak dan ayah panggil serentak. Saat tuan-tuan kena cari di mana suara mak dulu. Cari suara mak. Ya mak, begitu. Itu cara dia. Mak, at any time, mother takes precedence over father. The female takes precedence over male. Maknanya yang perempuan didahulukan daripada laki-laki. Dalam konteks kita keluarga, mak didahulukan daripada ayah. Bagi perempuan pula yang sudah berkahwin, suami didahulukan daripada semua yang lain. Jadi kita jelas, tuan-tuan dan puan, banyaklah tentang perbuatan-perbuatan kita yang menyalahi peraturan kasih sayang. Kan banyak. Mak nak masuk kereta. Jangan kita duduk di tempat driver, mak masuk kemudian, kita kena tunggu di pintu di mana mak nak masuk kereta, dan kita bukakan pintu kereta. Masya Allah, tuan-tuan mak yang masuk kereta pun rasa bangga, kita pun rasa seronok khidmati ibu. Orang keliling yang pandang tu, tengok macam mana dia parahi mak dia, tengok macam mana dia parahi, bukan macam kau. Itu dia punya. Kita dah masuk kereta, tutup pelan-pelan. Kita tak mau ganggu telinga mak dengan tutupnya kereta itu. Itu hormat dia, sayang dia, kasih dia. Kita tak buat. Saya tak cerita lagi, tuan-tuan, dalam buku saya ni, 3 buku ni, saya cerita macam mana nak mengkhidmati dengan penuh kasih sayang ibu bapa yang sakit. Ini saya cerita yang sihat ni, tuan-tuan. Yang sakit. Yang sakit. Tuan-tuan ada 5 orang anak, tuan-tuan sakit, tuan-tuan. Kita nak pergi rumah anak lah. Anak nak raih kita kononnya. Tuan-tuan, pergi rumah yang pertama, janji nak duduk 2 minggu, 3 hari kita dah minta ditukar pada rumah yang kedua. Pergi rumah yang kedua nak duduk seminggu, 1 hari belah petang tu nak balik dah, nak pergi pula rumah ketiga. Kita kadang tuan-tuan, anak tak raih, menantu tak raih, menantu tak hormat, anak tak hormat, menantu tak sebut sayang, menantu tak sebut kasih, anak tak bayangkan sayang, anak tak bayangkan kasih. Tuan-tuan akan rasakan nanti ini. Dan akhir-akhir ini, tuan-tuan, dulu tak ada. Lah ni orang Islam, orang Melayu hantar mak ayah mereka ke old folks home, hantar mak ayah duduk di rumah orang tua-tua, rumah anak besar, rumah anak orang kaya, anak-anak orang berpangkat besar, tapi mereka tidak membesarkan mak dan ayah mereka. Mereka tidak hormati mak dan ayah mereka. Mereka boh untuk memudahkan mak ayah di rumah orang tua-tua, old folks home. Mana kasih sayang?
Dan inilah yang berlaku, tuan-tuan. Okey, saya nak tutup ni. 8.40 dah, Ustaz. 5 minit lagi bolehkah? Boleh 5 minit lagi? Oh, nampak gaya angguk tu meyakinkan saya lah. Tuan-tuan ya, saya dah bagi tadi macam mana nak gambarkan kasih sayang melalui niat, melalui perkataan dan melalui perbuatan dalam situasi ahli keluarga sedang sihat. Kalau ada ahli keluarga yang sakit, terutama sakit-sakit yang boleh menimbulkan geli-geleman kita, yang boleh menimbulkan fitnah penyakit itu. Misal saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, piles, tuan-tuan. Pile buasir, sikit buasir. Buasir ni kalau yang keluar begitu, tuan-tuan, dia punya bau 2 kilometer sudah berbau rumah itu. Siapa nak khidmati kita? Siapa yang nak menyayangi kita? Anak mana yang nak tunggu kita? Anak mana yang nak cuci najis kita? Tentu cuba fikirlah. Inilah yang kita kena fikir. Satu lagi, tuan-tuan, nak menggambarkan kasih sayang kita dalam keluarga ini, terutamanya anak kepada mak dan ayah, waktu mak dan ayah berada dalam keadaan nazak, sakratul maut. Tuan-tuan nanti mati di hospital. Kuala Kedah ada hospital ke? Kuala Kedah tak ada, di Al-Star lah. Tuan-tuan mati mungkin di hospital Al-Star, mati pukul 2.55 pagi. Siapa yang nak tengok kita mati 2.55 pagi? Siapa yang nak mentalkinkan kita? Siapa yang nak mendekati kita? Siapa yang nak urut-urut badan kita? Siapa nak ajak talqin, nak ajak kalimat syahadah kepada kita? Kalau anak yang tak dididik dengan kasih sayang, dia tak anggap itu perkara besar, tuan-tuan. Dia tak anggap perkara besar. Tapi anak-anak yang dididik dengan kasih sayang, mak didik anak dengan kasih sayang, anak menyambut kasih sayang mak bapak, mentalkinkan ibu dan ayah waktu dalam beberapa minit sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Itulah sebenarnya gambaran terakhir yang paling hebat, yang paling agung, gambaran kasih sayang seorang anak kepada ibu dan ayah mereka. Satu lagi, bila tuan-tuan dah terbujur meja jenazah, siapa yang memandikan kita? Orang masjid. Kenapa orang masjid? Anak di mana? Menantu di mana? Dan siapa yang mengkafankan? Masjid. Siapa? Masjid. Masjid boleh tolong kita. Bilal-bilal masjid tolong tunjuk cara. Tapi tangan yang nak melakukan, memandikan, mengkafankan, tangan anak-anak. Kan kasih. Macam mana nak jaga mayat? Macam mana kita nak hormati mayat? Dan mayat itu siapa dia? Mak kita, ayah kita, isteri kita, suami kita. Kalau isteri mendahului suami dan suami mendahului isteri, tuan-tuan, persoalan ni besar lah. Nanti bila-bila saya mai cerita lagi lah tuan-tuan dan puan ini ya. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan ya, bahawa cerita mengenai kasih sayang ini, saya nak tutup tuan-tuan dan puan insya-Allah dengan membacakan beberapa potong hadis, tuan-tuan dan puan, tak meyakinkan tuan-tuan dan puan ni. Apa yang saya sebut itu sebenarnya bukan khayal-khayalan, bukan impian-impian kosong, tapi bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Ini manusia biasa, tapi dalam konteks mak dan ayah, suami dan isteri, lagi dahsyat, tuan-tuan. Lagi dahsyat kasih sayang. Saudara sayang mak,
lagi Allah sayang dekat kita. Saudara sayang pak, lagi Allah sayang kepada kita. Puan sayang suami, lagi Allah sayang kepada puan. Suami sayang isteri, lagi Allah sayang kepada suami-suami sekalian. Yang kedua, saya nak baca lagi hadis ini. Kemudian tuan-tuan dan puan, dalam satu riwayat yang lain disebutkan, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Ini kata Nabi. Nabi kata sekali-kali tidaklah kalian semua beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian mereka menjawab, sahabat-sahabat menjawab, wahai Rasulullah, semua kami pengasih. Rasulullah SAW bersabda, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabat-sahabat kalian, tetapi bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, umat manusia, dalamnya ada isteri, dalamnya ada suami, dalamnya ada pak, dalamnya ada mak, dalamnya ada anak, dalamnya ada ipak, dalamnya ada menantu, dalamnya ada mak mertua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, alhamdulillah, kita merasakan, insya-Allah rasanya cukup setakat itu. Saya nak berikan sikit pengumuman, tuan-tuan. Sebelum tu saya nak simpulkan apa yang saya sebut. Dah hampir kita mula tadi dekat-dekat juga 1 jam dah, sikit 1 jam dah kan? Saya tadi mengambil tajuk kasih sayang dalam keluarga. Saya dah terangkan apa dia kasih sayang, dan juga saya dah terangkan mengapa kasih sayang, dan saya dah terangkan bagaimana nak menunjukkan kasih sayang. Bagaimana? Ada 3 cara. Cara niat, cara perkataan, satu lagi cara perbuatan. Niat, perkataan, perbuatan. Tuan-tuan, saya dah sentuh banyak tadi hubungan kasih sayang di antara anak dengan ibu dan ayah, ibu ayah dan anak-anak, di antara suami dengan isteri, antara isteri dengan suami. Tuan-tuan, antara keluarga terdekat, antara keluarga yang lebih jauh di antara kita, antara mertua dengan menantu, antara menantu dengan ipak-ipak dan sebagainya. Semuanya berlangsung dalam konteks kasih sayang. Nombor 4 saya sebut tadi, tuan, tak susah. Tak susah. Dalam tuan umur berapa pun, tuan, saya umur 73 masih boleh memulakan kasih sayang, tuan-tuan. Susahkah umur 73 nak menyebut Assalamualaikum? Susah ke untuk isteri? Susah ke untuk anak-anak? Susah ke untuk ahli keluarga? Susah ke nak menyebutkan Ma, terima kasih Ma? Susah ke nak sebut? Inilah persoalannya yang tidak, tuan-tuan, yang tuan-tuan kena mainkan persoalan ini dalam minda tuan-tuan pada malam ini. Diharapkan insya-Allah satu perubahan akan berlaku pada tahun 2021 ini, tuan-tuan. Hari ini 2 hari bulan Januari 2021 di masjid para penonton. Nama masjid para penonton Al-Ummah. Di mana? Di Teluk Kecai, di Teluk Cangai, di Teluk Cangai. Cangai ke Cangai? Cengai, di Teluk Cengai, di Teluk Cengai, Kuala Kedah. Alhamdulillah. Jadi Kuala Kedah ni para penonton terkenal dengan laksa Kuala Kedah. Teluk Cengai sini lah. Sini, Teluk Kecai. Teluk Kecai. Oh sana, jauh lagi. Nantilah kita main lain pula, kita nak pergi makan laksa sana. Malam ni kita nak balik dah. Tapi apa tuan-tuan, ada 2 perkara saya nak sebut. Satu, saudara saya bersama dengan Yayasan Sabha, dan kita ada Haji Zahrum, tuan-tuan. Haji Zahrum, kita punya timbalan pengurusi pun datang sama. Kita 4 orang datang. Ini Mustaqim, ada anak saya seorang, Rafiq namanya. Dan kami ni, tuan-tuan dan puan, diprogramkan oleh Cikgu Hasnan di sana. Jadi saya ikut saja.
Saya tak pernah lawan dia, saya ikut aja. Apa dia kata, saya ikut aja, tuan-tuan dan puan. Jadi kita datang insya-Allah, dan bulan ini juga hujung bulan kita akan datang. Kalau ditakdirkan tidak ada program di sini, terutama program Isteriku Ketua Bidadari Syurga, yang pastinya di Masjid Sultanah Bahiyah akan mengadakan program itu. Kan jadi saya rasa dah ada tarikhnya pun. Pukul berapa? Tak salah saya dia ada kuliah duha yang kedua bermula pada pukul 10.30 pagi. Hari Ahad. Jadi pergilah tuan-tuan, dekat aja pun, dekat aja pergi. Biar ada 5-6 orang. Pergi. Nak cerita mengenai Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya buat, saya tulis, saya buat, saya ceritakan, soal jawab saya jawab, nanti tuan-tuan puan berpandukan kepada buku itu. Apa nama buku yang saya tulis? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Okey, itu satu. Dan tadi saya katakan, kita tuan-tuan sedang membina satu kompleks. Ustaz, saya dengan teman-teman sedang berusaha membina satu kompleks. Kompleks ini namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah satu kompleks untuk mendidik orang-orang seperti kita, mendidik anak-anak kita, mendidik yang dewasa, mendidik yang tua, supaya mereka semua mati dalam husnul khatimah. Sesuai dengan doa yang Ustaz baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku mati yang baik. Mati yang baik artinya mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan wahai Allah engkau matikan aku dalam mati yang buruk. Mati yang buruk artinya mati tak mampu nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi program ni yang dibuat oleh Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks ni besar Ustaz. Belanja kompleks ni, nak bikin kompleks ni nak buat 12 juta ringgit. Mana nak dapat 12 juta ringgit itu? Daripada 7 sumber. Pertama wakaf, kedua zakat, yang ketiga infak, yang keempat sedekah, yang kelima fidyah, yang keenam amal jariah, yang ketujuh fi sabilillah. Semuanya bukan untuk keuntungan. Seduit pun tidak untuk keuntungan. Semuanya untuk lillahi ta'ala, amal jariah yang kita lakukan. 12 juta ringgit besar. Dia punya masjid Ustaz, dalam tu ada masjid, dalam kompleks tu ada masjid. Masjidnya rasanya lebih besar daripada masjid ini. Dia boleh menampung antara 700 ke 1000 orang. Ya. Masjid ini tuan-tuan puan, antara masjid dalam dunia ni yang berfungsi hari-hari nanti. Hari-hari. Dia berfungsi pukul 4.30 pagi. 4.30 pagi tiap hari orang yang datang pada Anjung Husnul Khatimah tu 250 orang, 250 orang. Tiap kali datang 3 hari 250 orang, datang 3 hari 250 orang. Esok mai pula 3 hari lagi dah 250 orang. Bila lapang mai pula 250 orang, 250 orang, 250 orang. 250 orang ni wajib setiap pagi bangun pukul 4.30 pergi kepada masjid yang ada sebahagian daripada kompleks itu masjid untuk apa? Salat tahajud, salat taubat, salat hajat, salat witir. Yang kelima, nangis, acara menangis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, cuba gugurkan sebutir 2 air mata. Air mata taubat. Gugurkan sebutir 2 butir air mata menggambarkan sayangnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggugurkan sebutir 2 butir air mata dosa-dosa kepada ibu dan dosa kepada ayah. Allah tuan-tuan. Menggugurkan sebutir 2 butir air mata kerana kita tak jaga salat, tak jaga salat. Nelayan tak jaga salat, minta maaf tuan-tuan, nelayan tak jaga salat. 20 tahun dulu saya buat kajian masa saya bekerja di Jabatan Perdana Negeri, buat kajian nelayan daripada Johor sampai Terengganu. Tak salah tuan-tuan, tak salah, nelayan tak salah. Saya tengok surau-surau di kawasan nelayan. Minta maaf lah, mungkin di sini lain, mungkin di lain, wallahu alam
Kita tengok suraunya tuan-tuan. Nak menandakan suraunya, tak ada orang pergi surau. Tai cicak boleh dikumpulkan satu pot itu tuan-tuan. Itulah dia. Sebab itu di nelayan, tuan-tuan penagih dadah di kawasan nelayan. Minta maaf saya sebut ni. Tuan-tuan nak marah saya marah, tapi saya ada fakta sebut. Anak-anak nelayan kebanyakannya terlibat dalam dadah ni. Jadi kita mintalah tuan-tuan ubat. Tuan-tuan dengan marah saya kan tapi ini fakta. Dan kita cari jalan macam mana kita nak baiki keadaan ini. Tidak lain yang tidak bukan balik kepada Islam. Minta seluruh nelayan balik kepada masjid. Datang masjid, datang masjid, datang masjid. Mesti datang masjid. Anak-anak datang masjid, isteri datang masjid, suami datang masjid. Supaya dapat roh masjid mengalir dalam pekerjaan kenelayanan mereka. Roh masjid mengalir pada ikan-ikan yang mereka pancing, ikan-ikan yang mereka yang mereka jaring itu. Sebab itu saudara, okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan saya mengatakan tadi kita buat kompleks Anjung Husnul Khatimah. Okey, kompleks Husnul Khatimah ni anjurkan dua program. Satu program untuk mereka yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90. Laki-laki dan perempuan. Orang Kuala Kedah besok disilahkan datang bila siap. Kalau apa yang break, kita 12 juta Ustaz. Sekarang ni kita dah pungut 3.6 juta sudah dipungut. 3.6 juta. Kalau nak buat masjid ni dah cukup lah. Masjid yang kita kata tadi. Tapi keseluruhan kompleks itu tuan-tuan memakan 12 juta. Jadi kita nak perlukan 4 juta peringkat awal untuk memulakan pembinaannya. Dan dijangka bermula bulan 4 atau bulan 6 tahun ini juga tuan-tuan akan memulakan insya-Allah. Dalam setahun 2 bulan, setahun 3 bulan dikatakan kompleks ini akan siap. Orang Kuala Kedah boleh datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Anak-anak kita akan mengikuti program. Anak-anak ada program khas daripada umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Macam mana nak mengkhidmati mak ayah masa sihat, masa sakit, masa nazak. Mak ayah dah terbujuk menjadi jenazah. Macam mana kamu nak mengkhidmati mak bapak sebagai anak yang soleh, anak yang solehah. Special program tuan-tuan yang dianjurkan oleh Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Pak dan mak ada program, anak-anak pun ada program. 3 hari 2 malam dalam bentuk modul-modulnya 3 hari 2 malam. Tuan-tuan puan, insya-Allah yang miskin kita ada jatuhan kasut penapis. Yang miskin datang situ tuan-tuan, mereka tambang, mereka bayar free tuan-tuan. 3 hari 2 malam, satu hari makan 4 kali tuan-tuan puan dan makanannya sama dengan makanan hotel 3 bintang. Tempat penginapannya sama dengan hotel 3 bintang. Suasananya ada gimnasiumnya. Satu laki-laki, satu perempuan, gimnasiumnya. Dan kita nak bagi yang terbaik sebab kita pegang prinsip al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada benda yang menyaingi, yang melebihi ketinggian Islam itu. Jadi itu tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita ada tabung di luar sana tuan-tuan puan. Tuan-tuan sama ada malam ni, sama ada tuan-tuan masuk dalam akaun, kita bagi resit kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ada orang yang menderma kita, 1 orang tuan-tuan, 2 orang yang menderma 1 juta ringgit, 1 juta ringgit. Tuan-tuan, ada orang bila saya cerita depan-depan saya tuan-tuan, sign check 50,000 ringgit. Orang Islam, orang Melayu macam kita. Jadi inilah tuan-tuan puan insya-Allah. Tapi yang kata orang yang runcit-runcit ini macam kita ni, bolehlah tuan-tuan masuk dalam akaun. Ada yang bagi RM1, ada yang bagi RM10, ada yang bagi RM50, ada yang bagi RM100, ada yang bagi bulanan, potongan bulanan, namanya SI, Standing Instruction daripada bank. Cukup 30 hari bulan, tiap-tiap bulan potong RM10, potong RM10, masuk ke dalam Yayasan Sabha namanya tuan-tuan insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini mendapat rahmat, mendapat ganjaran daripada Allah. Bayang tuan-tuan, bukan saja masjid, seluruhnya. Satu batu bata itu yang tuan-tuan sedekahkan tuan-tuan puan tapi kita tak terima bentuk batu bata. Kita terima bentuk keuangan tuan-tuan puan insya-Allah. Sebab susah nak bawa batu bata daripada Kuala Kedah. Sebiji batu bata nak bawa pergi Kuala Lumpur sana, susah. Jadi tuan-tuan puan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita membangunkan. Jadi tuan-tuan puan saya harap sangat kita ada tabung-tabung di luar sana. Kita ada buku. Ada 3 buku di luar sana tuan-tuan
Jadi tiga buku ni 3 serangkai. Harga 3 serangkai ni RM65 tuan-tuan puan, insya-Allah. Setelah ditolak nanti, bila kita tolak dia punya kos penerbitan, kos percetakan, tuan-tuan, kita ambil duit itu masuk terus dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Buku tu saya tulis, buku tu saya cetak, saya bayarkan percetakannya, dan hasilnya tak masuk poket saya, tapi masuk dalam Anjung Husnul Khatimah. Inilah sumbangan saya. Dan tanah tapaknya ni pun saya dan keluarga dan teman-teman membelinya dengan harga yang agak mahal, tuan-tuan. 2 juta lebih harga tapak tanah itu di Bukit Ceraka, nama tempatnya, tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita bagi tahu pada para penonton sekalian perubahan tempat daripada Sungai Semungkis kepada Bukit Ceraka itu, insyaAllah. Jadi maknanya tanah itu berharga dalam 2 juta, 2,5 juta. Itu pun hasil daripada kita wakafkan untuk dibina program Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan ya, lagi yang akhirnya jangan lupa pergi kepada FB page, Facebook saya. Facebook saya Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan, pukul 7 pagi, pukul 9 suku malam, hari-hari. Kalau tidak saya pun ada orang seperti saya yang akan melayarkan, yang akan mengendalikan program-program. Tetapi pastinya pukul 7 ada program, pukul 9 suku malam ada program. Yang kedua, tuan-tuan, pergi kepada Telegram. Tuan-tuan install Telegram, download Telegram, pergilah kepada pergilah kepada Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan pergi link Anjung Husnul Khatimah. Jadi cukup setakat itu, tuan-tuan. Ya, terima kasih kepada Tuan Imam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid, dan Tuan Imam pun banyak Tuan Pengurusi Masjid. Terima kasih kepada Pak Bilal, terima kasih kepada Siap, terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid ini, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada seluruhnya. Perempuan, tuan-tuan, kita jumpa lagi 30 hari bulan, 29 hari bulan, 30 hari bulan, dan 31 dan 1 hari bulan saya akan berada di sini. Tuan-tuan boleh cek. Tapi kalau tuan-tuan masuk Telegram, tuan-tuan pergi kepada saya punya FB page, Facebook tadi, tuan-tuan akan tengok kita punya program. Hari-hari tuan-tuan akan tengok apa program. Dan macam ini, tuan-tuan puan, ini salur, ini khas. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook. Yang malam ini punya, kalau tuan-tuan nak suruh anak kita tengok, nak suruh sahabat-sahabat kita tengok, tuan-tuan boleh bagi kepada sahabat-sahabat. Tuan-tuan download namanya, tuan-tuan pergi kepada sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan boleh tengok malam ini daripada awal hingga akhir. Siapa yang tak dapat tengok boleh pergi kepada Facebook dan boleh pergi kepada media-media yang lain, Instagram, YouTube dan sebagainya, insya-Allah. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan ya. Kita tutup dengan kita doa sikit, mohon ampun kepada Allah, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ni mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah perhimpunan kami pada malam ini. Engkau datangkan malaikat untuk mencatatkan apa yang kami lakukan ini, wahai Allah. Malaikat yang di sebelah kanan, malaikat raqib, catatkanlah wahai Allah apa yang kami lakukan untuk ditunjukkan di padang mahsyar nanti, agar apa catatan pada malam ini, apa ibadah yang kami lakukan pada malam ini, apa ilmu yang kami dengar kepada malam ini, apa niat kami untuk melaksanakan ilmu yang disampaikan kepada kami, inilah juga yang merupakan kunci pembuka pintu syurga buat kami, wahai Allah. Ya Allah, syurgakan kami, wahai Allah. Syurgakan isteri kami dan syurgakan suami kami.
Syurgakan ibu dan ayah kami, syurgakan anak-anak kami, syurgakan adik abang dan kakak kami, dan syurgakanlah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami memohon. Sayangilah kami, wahai Allah. Sayangilah istri kami dan anak-anak kami. Sayangilah ayah bonda kami. Sayangilah mertua kami. Sayangilah anak cucu kami dan menantu-menantu kami. Sayangilah seluruh keluarga kami yang dekat, yang jauh, tuan-tuan. Dan sayangilah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hidupkan kami dalam Islam. Matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Matikan kami semua dalam Islam. Matikan kami semua dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan Kau matikan hati kami ketika itu, wahai Allah. Jangan Kau keluhkan lidah kami ketika itu daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan hidup kami mengamalkan agama. Permudahkan anak-anak muda kami mengamalkan agama. Permudahkan anak laki-laki kami, anak perempuan kami mengamalkan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah suasana agama dalam rumah kami. Bentukkan suasana agama dalam rumah kami, wahai Allah. Dengan Qur'annya, dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan hadisnya, dengan cerita-cerita agama yang menjadi mulut penceritaan hari-hari untuk ibu ayah dan anak-anak dalam rumah kami, wahai Allah. Kami ingin memadrasahkan rumah kami. Kami ingin memasjidkan rumah kami. Kami ingin mensuraukan rumah kami. Kami ingin memusallakan rumah kami. Ya Allah, ya Tuhan, kepada Engkau lah. Tolonglah, wahai Allah. Permudahkan, wahai Allah. Permudahkan, wahai Allah. Permudahkan, wahai Allah. Kami nak menjadi orang baik, wahai Allah. Kami nak menjadi isteri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi ahli-ahli ketua keluarga yang baik, untuk diikuti oleh anak-anak kami dengan qudwah hasanah yang akan kami tunjukkan kepada mereka, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Doakan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar saya sakit, tuan-tuan dengar saya tak ada lagi di dunia, sedekahkanlah doa kepada saya, doakan saya, beri sepotong Fatihah kepada saya, tuan-tuan, insya-Allah. Sila Ustaz.